Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Pada petang yang mulia ini dapat kita kembali menyambung siri tadabbur Al-Quran daripada surah Maryam. Kita akan menyambung perbahasan yang lalu daripada ayat-ayat yang membicarakan mengenai kisah Al-Masih Ibnu Maryam ataupun Nabi Allah Isa alaihi salam. Apa yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah apa yang dinukilkan atau dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya bermula daripada ayat 34. Setelah kita membaca kisah Maryam itu sendiri, bagaimana ia hamil dan melahirkan Nabi Isa alaihi salam, lalu kita juga telah melihat serba ringkas serba sedikit bagaimana kebijakan Nabi Isa alaihi salam yang Allah zahirkan buat kali pertama dalam ayat yang ke-30, di mana firman-Nya qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Maryam apabila ia menerima tuhmahan, tuduhan, serangan daripada kaumnya sendiri, kalangan Bani Israel, bahawa dia telah melakukan yang mana kononnya dia telah melakukan satu perbuatan yang faria, terkutuk, fahsyak, keburukan, atau lebih kita jelaskan tuduhan penzinaan dikenakan ke atas Maryam. Apa yang ia telah lakukan hanya berdiam diri sesuai dengan perintah Allah, fa asyarat ilaih, dan Maryam telah menunjukkan isyarat supaya bertanyalah kalian semua ini kepada anak yang aku dukung ini. Maka mereka menjawab, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kaum Bani Israel mula menjawab kepada Maryam, bagaimana kami nak berkata ataupun kami nak bercakap dengan satu orang yang masih lagi dalam usia bayi, kanak-kanak. Ya, mungkinlah di sisi Bani Israel pada masa itu mereka menyatakan inilah Maryam. Dia kata mungkin mereka tuhmah ataupun mereka serang Maryam ini dengan kata-kata seperti orang yang sudah bersalah ini mula memberikan alasan-alasan yang tidak logik. Mungkinlah begitu, wallahu alam, ya. Tetapi logik sahaja, ya, siapa yang berfikir pada masa itu seorang kanak-kanak mampu berkata-kata. Maka Allah membuktikan kekuasaannya, menzahirkan kebijakan yang ia kurniakan ke atas Isa alaihi salam. Isa menjawab ketika masih dalam pangkuan ibunya, inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, ataniyal kitab, akan didatangkan kepadaku alkitab, wa ja'alani nabiyya, dan akan dijadikan aku ini seorang nabi. Maka dengan demikian terzahirlah di mata kaum Bani Israel, sehingga pada peringkat ini mereka terpaksa mengakui dan mereka tidak boleh menolak bahawa Isa alaihi salam ini memang merupakan suatu kekuasaan daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi pada peringkat awal sebenarnya kaum Bani Israel mengakui apa yang terjadi kepada Maryam, mereka mengakui apa yang Allah jadikan dari kelebihannya ke atas Isa bin Maryam, ya. Jadi hadirin mati Allah sekalian, kita membicarakan sedikit ringkas kisah hidup berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salam pada hari ini. Apa yang perlu kita ketahui bahawa Isa alaihi salam adalah nabi terakhir daripada kaum Bani Israel. Tidak ada nabi selepas daripada itu daripada kalangan Bani Israel, dan tidak ada seorang nabi pun selepas Isa melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjarak sekitar 500 tahun selepas kelahiran Isa alaihi salam itu sendiri. Jadi apabila kita membincangkan kisah Isa, kita sedang membincangkan nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Pertama, apabila kita membincangkan kisah Isa, kita membincangkan kisah seorang nabi yang kisahnya masih pending, belum tamat keseluruhannya. Kerana sebahagian daripada separuh umur Isa alaihi salam,
Allah akan sambung ketika mana ia diturunkan kembali di atas muka bumi untuk mengembalikan sistem kehidupan manusia yang telah rosak, dirosakkan oleh golongan-golongan mufsiduna fil ard, golongan-golongan Ya'juj Ma'juj yang telah melakukan kerosakan di atas muka bumi. Baik, maka hadirin sekalian, serba ringkas kisah Isa alaihi salam tidak berapa dicatatkan dalam beberapa catatan ayat Al-Quran tentang perjalanan hidup Isa. Apa yang kita boleh lihat daripada beberapa riwayat yang kita himpunkan, Isa alaihi salam ini hidup sebagai seorang rakyat biasa, marhain biasa, bukan seorang pemimpin, bukan seorang raja, tetapi ia adalah role model kepada pendakwah-pendakwah yang ada pada hari ini. Pendakwah-pendakwah yang bukan daripada kalangan pemerintah, bukan daripada pihak kerajaan, bukan daripada mana-mana badan-badan institusi yang dinaungi oleh pemerintah, tetapi pendakwah-pendakwah yang kita sifatkan sebagai pendakwah bebas. Pendakwah bebas, satu istilah yang saya ingat tidak asing lagi pada hari ini. Dan Isa ini merupakan role model kepada bentuk pendakwah bebas pada hari ini. Mereka-mereka yang melakukan kerja dakwah sama ada dengan menyampaikan ilmu dalam bentuk akademik atau teknikal, ilmu pengajian Islam itu sendiri, atau mereka-mereka yang mengambil jalan untuk memperingatkan umat ini dengan kebaikan yang disebut sebagai al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, golongan seperti mana kaum ataupun golongan tabligh di negara kita yang kita lihat secara umumnya mereka tidaklah berapa memfokuskan kepada soal menyampaikan orang kata ilmu berbentuk teknikal, ya, kerana mungkin kemampuan mereka juga terhad, tetapi mereka ada kesungguhan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Jadi pendakwah-pendakwah begini, ini role model yang ada, yang kita lihat pada Nabi Isa alaihi salam. Dan apa yang lebih menarik, Nabi Isa alaihi salam ini dibantu oleh 12 orang pengikutnya. Pengikut ni kalau dalam bahasa Melayu ni mungkin kita kata pengikut ini sebagai satu ajaran sesat pula kan. Ada punya istilah tu sinonim, pengikut ajaran sekian. Jadi kita katalah bahawa 12 orang ini sebenarnya adalah sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam yang sama-sama menyampaikan dakwah baginda, yang sama-sama mengembangkan apa yang baginda baca ke atas mereka daripada Injil. Dan 12 orang ini juga daripada kalangan Bani Israel. Ada nama-namanya tak penting untuk kita, saya pun tak ingat nama-nama ke-12 orang ini, ya. Kalau mengikut version Kristian yang ada, itulah dia nama-nama Bible yang ada, itulah John, Matthew, Yohanes, Barnabas dan Barnaba dan sebagainya. Baik, jadi Nabi Isa alaihi salam ketika mana hayat hidupnya itu di usia yang sangat muda, beliau dikurniakan kitab iaitu Injil. Apakah kitab Injil ini? Kitab baharu bagi kaum Bani Israel. Dan apabila Nabi Isa mula menyampaikan Injil, di sinilah bermula konflik baginda dengan kaum Bani Israel, yakni kaum baginda sendiri. Apabila kaum Bani Israel tidak boleh menerima adanya kitab lain selain daripada Taurat. Walhal Taurat yang ada di sisi mereka pun pada masa itu sudah dicari keasliannya dalam sejarah yang panjang. Dan apa yang lebih menarik lagi, kaum Bani Israel bukan kesemua mereka, ataupun boleh dikatakan majoriti mereka termasuk kerajaan mereka di Baitul Maqdis pada masa itu bukanlah satu kerajaan yang berpegang kuat pun kepada Taurat. Tetapi mereka hanyalah satu kelompok yang bagi mereka Taurat adalah tradisi mereka. Ya, tradisi mereka, dan di sana telah masuknya campur tangan, tokok tambah, ya, benda-benda yang tak asli, yang sesuai dengan keinginan mereka. Maka dengan sebab itulah Allah menurunkan Nabi Isa itu dengan kitab Injil yang asli pada masa itu untuk disampaikan kepada kaum Bani Israel. Maka bermulalah penolakan Bani Israel terhadap Nabi Isa alaihi salam, dan disitulah muncul kembali tuduhan-tuduhan bahawa Isa ini merupakan anak zina. Begini asal cerita dia tuan-tuan, ya, puan-puan sekalian. Maka apa yang dapat kita perhatikan antara perbuatan buruk, ya, antara perbuatan buruk kaum Bani Israel di zaman Isa alaihi salam, yang sebelum itu pihak raja mereka ada satu perbuatan buruk, iaitu ingin berkahwin dengan mahramnya sendiri, sehingga
dalam riwayat Israiliyat menyebabkan peristiwa pembunuhan Yahya alaihi salam. Zaman Nabi Isa alaihi salam, sebenarnya mereka sezaman, lebih kurang sezaman sahaja, ya. Zaman Nabi Isa ataupun tempoh ketika Nabi Isa hidup di Baitul Maqdis bersama dengan kaum Bani Israel, mereka mula melakukan amalan riba. Mereka mula melakukan amalan riba. Bagaimana mereka memulakan amalan riba? Itu mereka menyusun bangku-bangku, itu bahasa Latin bangkur, bank. Bangku, kerusi. Mereka menyusun kerusi-kerusi di halaman, di ruang-ruang, bukan ruang lah, kita kata di halaman dataran-dataran di Baitul Maqdis itu. Mereka mula menawarkan pinjaman-pinjaman berbentuk riba, berbentuk bunga ke atas penduduk-penduduk daripada kalangan bukan Bani Israel. Sebab apa? Sebab di situlah cara mereka buat duit pada masa itu. Maka dengan itu Nabi Isa alaihi salam telah menghapuskan sistem kapitalis, sistem riba yang mereka hidupkan, yang mereka buat. Sistem yang mana mereka boleh spekulate mata wang keuangan pada masa itu, ya. Jadi kita jangan underrated zaman tersebut, ya. Sebab kita kena tahu juga bahawa zaman Nabi Isa itu adalah satu zaman di mana ilmu perubatan juga berkembang dengan begitu hebat. Jadi itu bukan satu zaman yang kita boleh underrated zaman itu sebagai zaman kuno. Dan apa yang menarik, puan-puan boleh lihat dalam surah An-Nisa pada dalam Quran muka surat 103, ya. Surah An-Nisa dalam Al-Quran menempati juzuk yang ke-6, muka surat 103. Puan-puan akan lihat ayat pertama dalam muka surat itu, ayat 155. Ya. Dalam muka surat tersebut, ya, di sini kita lihat bahawa Allah menceritakan pada peringkat awal seperti dalam ayat 156, 157, Allah membicarakan tentang kisah Isa alaihi salam. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan kita akan baca ayat ini nanti ketika peristiwa cubaan bunuh ke atas Nabi Isa. Cuma saya nak sampaikan, muka surat ini membahaskan bahagian atasnya membahaskan mengenai kisah Nabi Isa alaihi salam. Bahagian bawahnya, puan-puan sekalian, ayat 161, cuba lihat Allah sebut apa, ataupun 160. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَأُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Kerana kezaliman orang-orang Yahudi, Bani Israel, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan kerana mereka sering menghalang orang lain daripada jalan Allah. Tengok ayat seterusnya, wa akhdhihimur riba wa qarnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum adaban alima. Allah kata, dan kerana mereka mengamalkan riba yang saya cerita tadi. Mereka ni pemberi pinjam, bukan mereka tu meminjam. Mereka tu pemberi pinjam dengan sistem riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripada melakukannya. Dan kerana mereka memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, batil, mereka jadi spekulator, mereka manipulate, ya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Dalam page yang sama Allah cerita. Sebab tu, puan-puan sekalian, Nabi Isa alaihi salam diturunkan kembali nanti. Sering saya sebut, wallahu alam, sama ada kita sempat ataupun tidak dengan umur kita. Tetapi Nabi Isa lah nanti yang akan menghapuskan segala sistem interest, sistem ribawi yang ada di atas muka bumi pada hari ini, seperti mana baginda lakukan ke atas Bani Israel dulu. Ada hadisnya daripada Nabi SAW, di mana tugas atau duty Nabi Isa AS ketika turun antaranya adalah mengangkat wa yarfa'ul jizyah. Wa yarfa'ul jizyah bermaksud mengangkat sistem pajakan. Sistem pajakan yang melibatkan urusan keuangan. Pinjaman lah, pinjaman bercagar, pinjaman
pinjaman berbentuk interest yang punya cagaran. Gitulah ya. Baik. Jadi hadirin sekalian, kita lihat dengan demikian apa yang telah saya ceritakan ini menimbulkan ketidakpuasan hati kepada Bani Israel. Sudahlah Nabi Isa menentang sistem riba mereka. Nabi Isa pula membawa kitab baru, Injil. Dalam kitab tersebut pula memang menjelaskan tentang keharaman riba. Maka timbullah ketidakpuasan hati di kalangan mereka. Timbul lagi beberapa perkara lain, antaranya Nabi Isa dikurniakan kecerdikan sehingga beliau baginda menjadi seorang pakar perubatan yang paling agung di atas muka bumi pada masa itu. Menewaskan segala pakar-pakar perubatan yang diangkat dan diagung-agungkan di zaman tersebut. Ya. Jadi sebab itulah kalau kita lihat setiap mukjizat seorang nabi ini Allah tidak berikan kepada seorang nabi itu secara rawa ataupun random tanpa sebab ataupun tanpa ada faktor yang mengiringi zaman tersebut. Sebab itulah kita lihat puan-puan sekalian, antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam ini antaranya adalah mengubati penyakit buta, ulbaros, abros, penyakit sopak kulit. Wa uhyil mauta biiznillah, dan kata Nabi Isa alaihi salam, aku boleh hidupkan orang mati dengan izin Allah azza wa jalla. Ini kita kata high end punya limit limit punya knowledge lah, skill macam mana dalam ilmu perubatan sampai boleh hidupkan orang mati. Ya, secara umumnya memang kita tahu, kita maklum bahawa itu semua adalah mukjizat, kekuasaan kehendak Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Tetapi daripada segi zahir apa yang kita lihat, dia adalah satu ilmu. Tapi bagaimana Nabi Isa dapat melakukan perkara tersebut? Demikian hadirin mati Allah sekalian, perkara-perkara itu adalah dengan tujuan untuk, sebab itu dia dipanggil mukjizat. Mukjizat daripada perkataan ajaza, maknanya lemah, iaitu melemahkan kesombongan orang-orang pada masa itu yang mula sombong dengan kelebihan ilmu perubatan mereka, yang mula sombong dengan kekayaan melalui cara riba yang mereka lakukan. Maka demikianlah hidup Nabi Isa alaihi salam. Tidak lama tuan-tuan, kerana puan-puan sekalian, kerana kalau dalam satu riwayat Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ni pada usia sekitar awal 30-an. Maka dengan ketidakpuasan hati di sisi kaum Bani Israel terhadap Isa alaihi salam, mereka telah mula merancana untuk membunuh Isa. Dan pada masa itu tidak ada nabi lain di kalangan Bani Israel melainkan Isa alaihi salam. Menurut riwayat Israiliyat, sebelum itu mereka dah bunuh Nabi Yahya, dan ada riwayat mereka dah bunuh Nabi Zakaria. Kali ini bagaimana mereka nak bunuh Nabi Isa alaihi salam? Ini satu isu besar. Jadi mereka cuba mengalihkan perhatian di mana mereka telah melakukan satu helah. Helah di mana kita buat supaya bukan kita yang bunuh Isa ini. Dan ada satu soalan penting yang saya perlu utarakan kepada puan-puan. Bukankah Bani Israel ini tahu jika tidak ada Nabi mereka akan hilang kekuasaan, hilang kemuliaan, hilang kehormatan, hilang kerajaan mereka? Ya, mereka akui perkara itu, tetapi kenapa mereka sanggup untuk merancang pembunuhan Isa alaihi salam? Yang pertama kerana mereka tak boleh terima Nabi Isa. Nabi Isa mengganggu bagi mereka, mengganggu bagaimana cara mereka buat duit, bagaimana cara mereka bina kekayaan. Dan mereka amat yakin kerana dalam kitab mereka telah dijanjikan seorang Nabi penutup ataupun Nabi akhir zaman untuk mereka. Dan mereka yakin kalau kita bunuh Isa pun akan datang seorang lagi Nabi. Ya. Dan hadirin sekalian, itulah Nabi SAW yang rupa-rupanya bukan datang daripada kalangan kaum Bani Israel. Baik, maka dengan itu mereka telah mengadakan satu konspirasi terancang untuk mereka menguasai, bukan menguasai lah, untuk mereka apa ya, kita nak bagi istilah, saya tak tahu nak guna istilah apa. Mereka telah cuba melakukan satu komplot untuk meyakinkan Raja Herodes. Herodes adalah merupakan kerajaan Rom pada masa itu, Rom Barat. Herodes. Raja Herodes, raja-raja Rom Barat ni banyak muka Greek, dia banyak muka-muka macam Spain lah, orang-orang macam Spain, Itali. Bukan muka Mak Saleh putih rambut perang tu, bukan. Itu kita dah cerita dah sejarah dia.
Okey. Sebab itulah dengan teknologi yang ada pada hari ini pun dia orang boleh buat balik muka tu macam muka tengkorak-tengkorak yang mereka jumpa tu, mereka boleh buat balik muka-muka raja-raja Rom dahulu. Dan raja Rom yang kita cerita ni adalah Rom Barat yang asas dia itu di Greek, ya, dan raja-rajanya banyak berasal daripada Greek. Agama mereka adalah agama penyembahan berhala. Itu agama kerajaan Rom Barat. Pada zaman Nabi Isa, mereka telah ada empire yang hebat, tetapi Baitul Maqdis dikuasai oleh kerajaan Bani Israel. Pada masa itu Rom pun tak ganggulah Bani Israel, kerajaan dia di Baitul Maqdis. Mungkin mereka ada hubungan yang baik. Tetapi tuan-tuan, apa yang berlaku, ya, kaum Bani Israel ini, mereka dah cuba melakukan propaganda. Okey, mereka cuba melakukan propaganda untuk mengheret kerajaan Rom di bawah pimpinan Raja Herodes untuk percaya yang mana Isa alaihi salam ini cuba melakukan sesuatu untuk menjatuhkan atau menguasai kerajaan Rom. Maka dengan sebab itulah akhirnya Raja Herodes pun mula percaya dengan propaganda yang dibawa oleh kaum Bani Israel tersebut, lalu dia mengarahkan ataupun memerintahkan supaya Nabi Isa alaihi salam ini dijatuhi hukuman bunuh. Baik, ini sejarah dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, apa kisah sebenar yang berlaku ni semasa cubaan penyaliban dan pembunuhan Nabi Isa? Pertama, kita umat Islam, kita yakin dan percaya daripada ayat 157 surah An-Nisa. Ayat 157 surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan kami hukum juga kerana ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Yakin tu? Yakin ke mereka ni dah bunuh Isa? Tidak. Nanti kita sambung. Allah kata, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Allah kata, mereka tidak membunuh Isa, mereka juga tidak menyalib Isa. Yang mereka salib lalu mereka bunuh itu bukan Isa. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Tetapi adalah satu orang yang diserupakan wajahnya dengan Isa. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. Sesungguhnya mereka pun, yakni orang yang pihak yang membunuh Isa, termasuk Bani Israel yang berkomplot itu, mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa. Mengapa mereka boleh berselisih pendapat Isa dibunuh atau tidak? Saya akan ceritakan. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. Mereka tak tahu pun hakikat yang sebenar, melainkan mereka mengikut sangkaan yang mereka rasa benar. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Kita kaum muslimin pegang, mereka sama sekali tidak membunuh Nabi Isa alaihi salam. Baik, kita nak cerita version yang biasanya tuan-tuan dengar, puan-puan dengar tentang pembunuhan Nabi Isa, yang mana pembunuhan Nabi Isa ini kononnya Nabi Isa lari apabila dapat tahu Raja Rom nak bunuh dia apa semua, dan salah seorang sahabat Nabi Isa khianat. Yohanes kan apa nama dia? Allahu Akbar. Yahuda. Saya lupa nama, Yohanes ke apa? Siapa boleh buat reference sikit? Siapa yang laju cari? Saya nama-nama ni saya tak berapa ni sangat sebab dia tak berapa penting pun. Ya. Salah seorang pengikut Nabi Isa tu dikatakan, ini version yang biasa kita dengar, dikatakan dia telah khianat, dia telah pecah rahsia di mana persembunyian Nabi Isa alaihi salam, dan akhirnya dia inilah yang Allah tukar wajahnya itu. Apa nak tutup nampak buruk no. Baik. Macam left pula. Dan dia inilah yang Allah tukar wajahnya itu kepada wajah Isa AS, lalu dialah yang ditangkap, lalu dialah yang dibunuh. Okey. Puan-puan sekalian, tuan-tuan sekalian,
Version yang tuan-tuan dan puan-puan dengar ini adalah version daripada Injil Barnabas ataupun riwayat Barnabas. Okey, dan saya sama sekali tidak cenderung kepada cerita dan pendapat ini kerana di sana ada riwayat yang lebih sahih berkaitan dengan kedudukan ini, cerita ini. Yang paling tepat dalam masalah ini apabila Raja Herodes daripada Raja Rom Barat pada masa itu, Rom Greek lah kita panggil, yang telah memutuskan supaya Isa ditangkap dan dibunuh. Isa telah tahu tentang hal ini dan ia telah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla yang mana baginda akan diselamatkan dan diangkat ke langit. Maka Allah lebih utama dengan apa yang ia rancang. Allah telah mengkhabarkan kepada Nabi Isa supaya berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapakah di kalangan kamu yang ingin bersama atau duduk denganku di dalam syurga? Maka semua daripada sahabat-sahabatnya ini telah pun memilih untuk akulah yang nak bersama dengan kamu wahai Isa. Maka dengan demikian Isa kata, demikian siapa yang ingin duduk bersama denganku, Allah akan menukarkan wajahnya kepada wajahku, ya. Allah akan menukar wajahnya dengan wajahku dan ialah yang akan disalib dan dibunuh pada keesokan harinya. Maka ini kata Nabi Isa kepada kaumnya, kepada sahabat-sahabatnya. Baik, maka dengan demikian pada malam itu jugalah hadirin sekalian Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit, kekal sehingga ke hari ini. Okey? Baik, ini kisah yang lebih tepat ataupun kisah yang lebih sahih. Baik, sebab itu tuan-tuan ada tengok, mesti tuan-tuan tengok pelukis potret Mona Lisa, dia juga lukis satu potret lain. Kan dia lukis satu potret The Last Supper. Ada 13 orang kan. Nabi Isa dengan 12 orang sahabat itu makan malam terakhir. Tak apalah, itu saja tambahan cerita lah. Okey. Baik. So, apa yang jadi kepada sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam ini, dalam riwayat ini dikatakan bahawa kesemua mereka itu diubah menjadi wajah Isa alaihi salam. Dan pada keesokannya ditakdirkan salah seorang mereka yang Allah pilih telah pun ditangkap, disalib dan dijatuhi hukuman bunuh. Dan mereka menyangka pada masa itu dengan penuh yakin bahawa mereka telah membunuh Isa alaihi salam dengan rupa wajah yang mereka lihat. Akan tetapi disebabkan oleh kesemua daripada mereka ditukar kepada wajah Isa, dan 12 orang ini, tinggal sebelah lah, mereka ini lari menyelamatkan diri kerana mereka juga ialah mereka dah ditukar kepada wajah Isa kan? Dan mereka ini juga sebenarnya menjadi buruan kepada Raja Rom. Mereka telah lari menyelamatkan diri masing-masing, dan ada di kalangan manusia pada masa itu yang menemui mereka, melihat wajah mereka, dan mereka mengkhabarkan, bagaimana kamu kata kamu telah membunuh Isa sedang kami melihat dia? Maka cerita-cerita di mana orang melihat Isa AS ini mula tersebar. Walhal sebenarnya bukan Isa. Itu adalah sahabat-sahabat Isa yang disamakan wajahnya kepada Isa. Maka dengan sebab itu, mulalah timbul keraguan di kalangan mereka seperti mana apa yang Allah kata. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann. Mereka tak ada ilmu tentang masalah. Mereka tak tahu pun sebenarnya, tetapi mereka mengikut sangkaan mereka. Mulalah timbul syak di kalangan mereka. Betul ke Nabi Isa ni dah dibunuh? Betul ke? Kenapa? Kalau tidak, kenapa ada orang lain nampak dia? Begitu. Kekallah Isa alaihi salam ini dalam keraguan. Suara tak dengar. Suara tak dengar? Kuat pun tak dengar suara. Yang lain dengar kot? Okey tak? Okey je Ustaz. Okey ya? Okey, baik. Okey. Jadi hadirin sekalian, sampai di mana tadi? Okey. Sampailah satu keadaan, ya, sampailah suatu keadaan di mana mereka kekal dalam kebingungan dan kekeliruan. Adakah Isa dibunuh dan sebagainya? Lalu mereka nak menutupi keraguan mereka. Kita kembalilah kepada asal bahawa semua orang tengok Isa dah disalib dan dibunuh. Maka dengan demikian muncullah satu apa ni kita kata
satu pegangan lah di kalangan orang-orang Bani Israel dan juga kerajaan Rom bahawa Nabi Isa sememangnya telah dibunuh, dan itulah menjadi pegangan kaum Yahudi sehingga ke hari ini. Baik. Bagaimana dengan kaum Bani Israel pada masa itu? Majoritinya yang menolak Nabi Isa AS, mereka kekal sebagai seorang Yahudi berpegang kepada Taurat, dan ajaran Isa AS ini sebenarnya diteruskan, dikembangkan oleh sahabat-sahabat Nabi Isa AS, ya, sampai kepada generasi ke generasi, ajaran Isa AS ini sebenarnya masih diteruskan. Baik, sebelum saya sambung, saya ingat ada soalan di sini. Tak ada ya? Tak ada. Baik. Okey, perempuan. Okey. Tetapi bagaimanakah ajaran Nabi Isa AS yang diteruskan itu? Jawapannya, Injil ini tidak seperti Al-Quran. Ya. Al-Quran Allah pelihara kesucian dia, keaslian. Injil tidak. Maka makan tahun, puluh tahun, 100 tahun, 200 tahun, ajaran asal Nabi Isa yang dibawa oleh Nabi Isa itu telah berlaku perbezaan aliran yang pelbagai oleh pendeta-pendeta agamanya pada masa itu, ya. Maka dengan demikian, saya ingat saya pernah cerita kepada puan-puan, kerajaan Rom Barat yang telah pun akhirnya kerajaan Rom Barat ini beberapa tahun selepas peristiwa mereka Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, akhirnya Allah telah menghukum kaum Bani Israel yang telah melakukan propaganda ke atas Nabi Isa itu. Mereka dimusnahkan dan dibinasakan sendiri oleh kerajaan Rom itu sendiri. Masa itu rajanya adalah Raja Titus di sejarah dia. Dan kerajaan Rom itulah yang telah menghalau Bani Israel secara kekal daripada bumi Baitul Maqdis, menyebabkan mereka bertempiaran lari ataupun masing-masing keluar daripada bumi Baitul Maqdis mencari tempat perlindungan di tanah-tanah dan benua serta wilayah-wilayah orang lain. Itulah punca kepada fenomena diaspora ataupun kita kata fenomena bertaburannya kaum Bani Israel sehingga menghilangkan legasi bangsa mereka. Bagaimana saya kata legasi bangsa mereka hilang? Kerana mereka dah duduk di tempat orang lain, bercampur baur dengan kaum lain. Sebab itulah mereka-mereka yang ada darah Bani Israel pada hari ini pun hakikatnya mereka dah tak pure, dah tak asli dah. Muka-muka mereka itu banyak dah mix, yang campur orang putih, campur orang Farsi, muka Arab, muka Iran, muka macam-macam ada. Dengan demikian, ya. Baik, yang itu mungkin saya pernah ceritakan dahulu kalau pada kisah pembukaan tafsir kita ini, kisah kaum Bani Israel tu. Tapi kita nak ceritakan tentang agama Isa itu sendiri, ajaran Isa itu sendiri. Bagaimanakah akhirnya ia bergerak? Kerajaan Rom Barat, kesinambungan daripada kerajaan yang menghukum, yang cubaan menghukum Nabi Isa AS, ya, Yudas Iskariot, ya betul. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot inilah yang kita biasanya dengar, dialah yang disalib, dialah sahabat Nabi Isa yang khianat, dan itu version Barnaba yang kita dengar, tetapi saya tak cenderung kepada pandangan tersebut. Okey, baik. Okey, kita sambung balik. Jadi Rom Barat, kerajaan yang menghukum Nabi Isa itu, yang cubaan menghukum Nabi Isa itu dah runtuh akhirnya. Sekitar lebih kurang 300 tahun selepas Nabi Isa diangkat, Allah mentakdirkan kerajaan itu tumbang. Ya, kerajaan Rom Barat itu ditumbangkan oleh kerajaan Rom Timur. Rom juga, tapi Rom Timur. Okey. Maka kerajaan yang menumbangkan itu dipanggil sebagai Eastern Roman Empire. Kerajaan Rom Timur, daripada timur, yang pada masa itu hadirin sekalian, ya, dia adalah satu kerajaan yang agak kuat pada masa itu, dan di situlah lahirnya seorang raja bernama Konstantin I. Okey? Okey, boleh ya? Boleh follow ni ya? Baik. Raja Konstantin I ni adalah Raja Rom Timur yang pertama, Empire Rom Timur yang pertama yang berpusat di Konstantinopel ataupun Istanbul itu.
Dan yang terakhir, kerajaan itu berada di situ adalah Raja Konstantin 11 yang dikalahkan oleh Utsmaniyah di bawah pimpinan Sultan Muhammad II ataupun Al-Fatih. Okey? Daripada Raja Konstantin 1 sampai Raja Konstantin 11. Pada zaman Nabi SAW, raja kerajaan itulah Hercules. Yang sepatutnya Nabi berperang dengan kerajaan itu di perang Tabuk tapi tak jadi tu. Itu cerita dia. Baik, sekarang ni kita nak balik semula ke zaman hidupnya Raja Konstantin, Empire Rom Timur. Yang mana Raja Konstantin pernah saya ceritakan kepada puan-puan, ayahnya penyembah berhala, mak dia pengikut ajaran kesinambungan Nabi Isa alaihi salam, ajaran Injil. Itu mak dia nama Helena. Ya. Baik. Maka Konstantin ini membesar dalam dua keadaan ketuhanan. Yang pertama, bila dia ikut agama mak dia, ajaran Injil, Tuhan itu adalah satu zat yang maha agung, tidak dapat dilihat dengan nyata, tidak dapat dilihat macam kita pegang. Base kepada ajaran ayah dia penyembahan berhala, maka dia juga ada satu pegangan di mana Tuhan ini mesti wujud dalam bentuk yang nyata boleh dilihat. Dan hadirin sekalian, pada zaman itu adalah zaman yang dah 300 tahun Allah tak pelihara agama itu bagaimana Allah pelihara Islam. Maka pada masa itu pelbagai pendapat, pertikaian, perselisihan berlaku di kalangan pengikut Injil itu sendiri. Sehingga Raja Konstantin lebih memilih untuk mengikuti dan mengembangkan ajaran agama ibu dia, ajaran Injil. Maka pada masa itu dia telah melakukan satu persidangan dengan memanggil kesemua daripada tokoh-tokoh ataupun pendeta-pendeta ajaran Injil pada masa itu untuk turun berbincang. Kita nak clarify apa perselisihan yang kita alami selama ini. Kerana bagi Raja Konstantin, aku nak menjadikan agama ini sebagai agama rasmi bagi kerajaan aku. Maka hadirin sekalian, pada masa itu telah dilakukan satu perbincangan, dan antara yang mereka perselisihkan pada masa itu adalah tentang apa? Yang Quran beritahu, iaitu tentang status Isa alaihi salam. Itu yang mereka ceritakan. Sebab di sisi orang Yahudi, Bani Israel dulu, Nabi Isa ni dikatakan anak zina, begitu. Kemudian yang ini, mereka nak, kalau dia anak zina, takkanlah dia jadi seorang rasul, jadi seorang nabi yang kita ikuti pada hari ini, adanya kitab, jadi timbul. Maka disitulah telah masuknya seorang Yahudi bernama Paulus. Dan dialah yang telah mencanang satu idea bahawa Isa ini merupakan anak kepada Tuhan. Saya ringkaskan begitu sajalah. Dan pandangan ini telah pun diterima oleh Raja Konstantin. Dan apabila pandangan itu diterima dan dijadikan iktikad Isa anak Tuhan, maka bermulalah agama Kristian di atas muka bumi seperti yang wujud pada hari ini. Itu sejarahnya. Sebab tu Isa tidak ada kaitan langsung dengan agama Kristian. Isa menjadi mangsa manipulasi terhadap dirinya sehingga terbentuknya agama Kristian 300 tahun selepas ia diangkat ke langit. Baik. Adakah semua pendeta ajaran Injil pada masa itu setuju dengan pendapat itu? Tidak. Tidak. Ada satu orang pendeta Injil pada masa itu, dikatakan namanya adalah Arius. Bernama Arius, dan dia ada pengikut Ariusiun, dalam bahasa Arab panggil. Arius, dia tak setuju. Dan dia telah mengambil jalan untuk membawa agama Injil sesuai dengan apa yang asal yang ia fahami, iaitu ajaran Injil yang tidak meletakkan iktikad Isa adalah anak kepada Tuhan. Dan ajaran itu berkembang, walaupun dia berkembang sedikit, tidak menjadi mainstream pada masa itu, kerana mainstream sudah bertukar menjadi agama Kristian, sehingga Raja Rom Timur di zaman Nabi SAW, Hercules itu pun seorang yang beragama Kristian. Ajaran pendeta Arius ini sampai terus ke zaman Nabi SAW, maka dengan demikianlah ada beberapa orang Arab sendiri, di Mekah sendiri, yang mengikuti ajaran Injil seperti mana saudara kepada Khadijah binti Khuwailid, iaitu Waraqah ibn Naufal. Sebab tu Waraqah ibn Naufal ni kan dia menghafal Injil,
dia beragama dengan ajaran Injil, dia merupakan ahlul kitab dan dia fasih bahasa Ibrani dan menulis kitab agamanya itu dalam bahasa Ibrani. Umurnya sangat tua sudah pada masa itu. Baik puan-puan sekalian, inilah yang kita bincangkan pada hari ini, dan inilah dia sejarah bagaimana perjalanan Nabi Isa alaihi salam itu bermulalah dan berjalan, dan bagaimana ia berakhir sehingga diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit. Baik, adakah kisah Nabi Isa alaihi salam akan tamat? Belum. Jawapan dia belum. Ya, ada separuh lagi kehidupan yang bakal menanti, dan kalaulah kita adalah generasi yang bakal melihat atau duduk di zaman Nabi Isa alaihi salam, adalah keuntungannya kita kerana kita akan hidup di zaman dunia dipenuhi dengan keberkatan. Ya. Sebab apa? Nabi Isa sebut juga dalam ayat yang ke-31 firman Allah, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan telah dijadikan aku ini penuh dengan, dan telah dijadikan aku sebagai satu keberkatan di mana aku berada. So Nabi Isa turun di atas muka bumi, nanti bumi ini akan dipenuhi dengan keberkatan, dan di mana tempat Nabi Isa tinggal, wilayah itu akan jadi wilayah yang paling diberkati oleh Allah Ta'ala. Baik, kita sambung ayat 34 pada hari ini. Firman Allah, Dzalika Isa bin Maryam, demikianlah Isa bin Maryam akan kisahnya. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Apa kata Allah? Yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan akan kebenarannya. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad. Tidak adalah bagi Allah itu keinginan atau sifat untuk mengambil seorang anak. Subhanah, maha suci Allah. Apa maksud bila kita sebut subhanallah ni? Zikir subhanah, subhanallah, subhanah. Maha suci Allah tu maksud dia apa? Maksud dia adalah, puan-puan sekalian, kita mensucikan Allah daripada sebarang sifat keperluan seorang makhluk, ataupun kita menyucikan Allah Ta'ala daripada sebarang sifat keinginan makhluk. Keinginan berkahwin, keinginan ada anak, keinginan nak ada kasih sayang dan sebagainya. Kita sucikan Allah daripada semua sifat-sifat tersebut. Baik. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kerana apabila Allah telah menetapkan sesuatu urusan, hanya dengan sekadar ia berkata kun, jadi, fayakun, maka jadilah ia. Maka tak perlu Allah kepada sebarang sifat-sifat yang diperlukan oleh makhluk. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu semua, maka sembahlah ia. Itulah merupakan jalan yang lurus. Fakhtalafal ahzabu min bainihim, maka berselisihlah kelompok-kelompok di antara mereka. Ni yang saya cerita tadi. Di zaman Raja Konstantin apa semua tu, tengok mereka berselisih tentang Isa, tentang agama itu. Bahkan hari ini sendiri pun tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau kita tengok agama Kristian itu punya dua kelompok besar. Sebab tu orang Kristian dia tak panggil dia Kristian. Orang Katolik dia akan kata dia Katolik, dia bukan Kristian, dia Katolik. Kerana Katolik berbeza besar dengan Koptik Ortodoks. Okey. Baik. Fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Kata Allah, maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar, hari kiamat. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Alangkah tajamnya pendengaran dan penglihatan mereka pada hari mereka itu datang kepada kami. Lakinidh zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Baik hadirin mati Allah sekalian, puan-puan sekalian, tandakan kita sampai kepada ayat 38, maka dengan itu tamatlah kisah Nabi Isa alaihi salam dalam surah Maryam. Bicara kita pada pertemuan yang akan datang adalah kita nak lihat bagaimanakah petunjuk daripada Nabi SAW berkaitan dengan turunnya Isa alaihi salam dan tugas-tugasnya. Penting khususnya kita yang hidup di fasa akhir zaman ni.
Akhir zaman ni bukan nanti, bukan 100 tahun lagi, 200 tahun lagi. Akhir zaman ni setiap umat Nabi itu umat akhir zaman. Bukan di akhir zaman nanti, di akhir zaman nanti tak ada. Okey, setiap umat Nabi bermula dengan hari Nabi wafat sampailah ke zaman kita hari ini, kita ni semua umat akhir zaman. Cumanya dalam umat akhir zaman itu ada fasa awal Islam, ada fasa pertengahan, dan kemungkinannya wallahu alam, pandangan peribadi saya, kita adalah umat generasi akhir, fasa akhir dalam kalangan umat akhir zaman. Jadi kita perlu alert dengan benda-benda penting yang Nabi SAW pesan kepada kita, khususnya berkaitan dengan Isa alaihi salam. Walaupun kita tak dapat menentukan bila ia turun, bagaimanakah wajahnya yang sebenar, tetapi ada beberapa petunjuk daripada Nabi SAW untuk kita fahami tentang peristiwa turunnya Nabi Isa dan tugasnya di atas muka bumi, insya-Allah. Jadi kita sambung ni, apakah patri-patri lain sealim St. Paul turut bersetuju dengan Paul mengangkat Nabi Isa sebagai, ramai yang setuju. Ramai. Paul ni pun bukan padri sebenarnya, entah bagaimana dia boleh manipulate Raja Rom pada masa itu, ya, sebab dia Yahudi. Paul ni Yahudi, dia bukan Kristian. Tapi sebab mungkin ialah padri-padri lain pada masa tu semua dalam kebingungan tentang agama mereka sendiri. Datang Paul ni, dia ni pendusta kan, dia perancang, dia orang yang merancang sesuatu untuk menyesatkan agama tersebut. Maka dengan demikian dia telah mencanang satu idea yang mana padri-padri yang dalam kebingungan pun teruja dengan pandangan dia, kecuali dah satu padri yang dapat petunjuk yang namanya apa tadi saya kata, Arius tadi. Baik. Atau ada juga bangkangan daripada padri yang lain, tapi saya pun monopoli satu keputusan yang tertinggi. Ya, antaranya Padri Arius. Pengikut-pengikutnya dipanggil Ariusiun, kekal menyatakan Isa bukan anak Tuhan. Baik. Tapi ada kepandangan tu disebab dia seorang kan, akhirnya dia seorang, tak kekal mana lah. Itulah jawapan dia. Dan ajaran Isa anak Tuhan itu dipegang oleh satu kerajaan empire besar, Rom. Bagaimana itu? Itulah ajaran yang dominan. Baik. Okey. Baik, wallahu alam. Jadi insya-Allah hadirin mati Allah sekalian, jika masing-masing tidak ada apa-apa urusan ataupun berkelapangan, insya-Allah saya akan gantikan kelas kita pada minggu lepas yang tak dapat saya adakan pada hari Khamis ini, insya-Allah jam 3 petang. Pada hari Khamis jam 3 petang, waktu yang sama, bagi sesiapa yang tidak ada apa-apa urusan dan berkelapangan, sama-samalah insya-Allah kita berkongsi maklumat dan ilmu, kerana saya nak ceritakan khaslah berkenaan dengan hadis-hadis berkaitan dengan turunnya Isa alaihi salam, insya-Allah. Wallahu taala alam. Baik. Baik, puan saya ada soalan? Tak ada. Okey, alhamdulillah tak ada lah tu. Okey, baik. Jadi insya-Allah sampai di sini dulu. Last question. So Arius ni agama apa? Arius Muslim. Agama dia tak ada ni, agama dia agama tauhid lah. Maknanya agama yang mengisahkan Allah Taala. Cuma base agama itu adalah kitab Injil. Cuma sekarang tak ada apalah, sebab bila telah diturunkan Nabi SAW dengan Al-Quran, maka terbatal sebarang anutan agama lain. Sekalipun penganut Arius itu ada pada masa itu, seperti yang dikatakan Waraqah ibn Naufal itulah, antara pengamal ajaran Injil mengikut aliran Arius yang kekal Nabi Isa bukan anak Tuhan. Tapi once Nabi Muhammad SAW diturunkan, maka tak ada dah lah. Jadi kalau kita tengok pun ada beberapa watak pengamal Injil kan zaman Nabi kan, yang mana mereka memeluk Islam. Demikianlah. Okey, baik. Okey, wallahu a'lam, insya-Allah. Okey. Depa pegang tauhid lah, ya betul, insya-Allah. Okey. Baik, jadi insya-Allah sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama.